Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, panduan orang-orang yang berjalan di atas landasan untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala mu nak masuk dalam golongan orang yang bertakwa, kamu kena belajar. Ada peraturan-peraturan yang kena kita buat, sebagaimana yang telah kita dengar. Kecuali beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan orang kita ni. Itu kena orang ahli-ahli makrifah. Orang yang kena tu yang kuat dah, martabat dia tinggi dah baru boleh. Jadi kita orang awam muslimin ni tak boleh ikutlah cara dia tu. Khatimatun fi adabis suhbati ma'al ma'arifi wa ghairil ma'arifi min umumil muslimin. Jadi perbincangan kita lalu tentang adab dengan guru, adab dengan ibu bapa. Jadi dalam khatimah ini, artinya ini suatu khatimah. Khatimah itu maksudnya penutup. Penutup pada bicara kita, penutup pada perbincangan kita ini apa dia? Pada menyatakan adab-adab serta maknanya bersama. Ada adab ketika bersama orang-orang yang berkenal-kenalan dan orang yang tiada berkenal-kenalan. Maknanya adab ketika bersama orang kita kenal. Itu maksud dia al-ma'arif, orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Jadi kena ada adab bersama orang kenal dan orang tak kenal. Daripada umum segala muslimin, mana umum sekalian orang Islam, apa dia adab kita? Ketahui olehmu. Siapa dia? Siapa kena ketahui? Kita semualah. Orang yang baca ni mesti mengetahui bahawasanya manusia pada hakmu itu 3 perkara. Maknanya manusia ni ada 3 peringkat, 3 kategori dia panggil manusia. Yang pertama, sahabatmu. Golongan yang pertama iaitulah sahabat kita, yakni kawan dan kekasihmu. Kawan-kawan kita yang kita sayangi, itu maksudnya sahabat. Yang pertama. Yang kedua, orang yang engkau kenalmu. Mana orang kita kenal? Orang panggil kenal saja. Kenal jauh-jauh. Orang sana sahabat, kita duduk sayang berkawan dengan dia. Yang ni kita kenal, tapi siapa tu? Kenal orang tu. Duk mana kapu kita? Itu bukan kawan kita. Yang ketiga, orang yang tiada engkau kenal, iaitulah kebanyakan muslimin. Betul ke tak betul? Betul lah, manusia ada 3 golongan. Orang yang kita tak kenal, orang yang kita kenal, dan orang yang kita bersahabat dengan kita. Jadi orang ni orang bersahabat, rapat dengan dia. Orang ni kenal saja ya. Kenal saja, tahu duk mana cikgu dia. Nama kan pun tak tahu juga. Sekadar cakap cikgu boleh lah. Siapa dia tu? Kerja kilat. Nama tak tahu. Itu dipanggil kenal, makrifah. Yang ketiga ni tak kenal langsung. Siapa dia? Orang Islam. Saudara kita dari yang beragama Islam. Nama tak tahu, siapa duduk mana tak tahu. 3. Apa jadi kita nak buat kepada 3 golongan ini? Adapun adab bersama orang yang engkau jadikan dia taulan. Bagaimana adab dengan kawan-kawan kita? Maka taulanmu itu maka telah tersebut di dalam fasal pada menyatakan seorang engkau bersahabat, menyatakan seorang bersahabat. Dalam kitab kita ni ada seorang engkau lah. Seorang engkau bersahabat, ada itu? Ada? Tengok naskah kita tu. Serta sahabatnya yang terdahulu sebutannya itu. Lihat fasal adabus sahib pada halaman yang lepas. Mana yang pertama, ini adab kita dengan orang kita kenal. Dalam bab kita yang keberapa? Adab faslun fi adabus sahibi ma'a sahibihi. Kita belajar ada adab baru. Jadi adab orang ni selesai masalah. Adapun adab serta orang yang engkau kenal itu beberapa perkara.
Adab orang bersahabat, berapa adab ada? Tengok dalam kitab kita. Di dalam Bidayatul Hidayah 23 perkara adab persahabatan. Ingat ke tak ingat? Tengok balik kitab kita belakang. Tanda di tepi kitab tu, tengok muka surat. Muka surat apa? Tengok kitab masing-masing lah. Sebab naskah kita berbeza. Yang pentingnya muka surat ni tunjuk kepada faslun fi adabis sahibi ma'a sahibihi. Ini suatu fasal adab sahabat dengan sahabat dia. Bila kita bersahabat, apa adab dia? Jadi ada beberapa perkara dalam kitab kita sebut. 23 perkara. Ingat ke tak ingat? Ingat 23 perkara. Inilah zaman kita sekarang dia panggil al-ilmu fi sutur la fi sudur. Ilmu dalam kitab tak masuk dari dada. Masuk ke tak masuk? Tak masuk. Tak ingat kau satu. Orang zaman dulu, zaman tak ada komputer, tak apa. Allah Ta'ala bunyi dia al-ilmu fi sudur. Ilmu dari dada. Beza dengan kita lah ni. Kita lah ni kalau tak ada komputer, tak ingat kau satu. Itu masalah. Jadi adapun adab bersama orang yang engkau kenal itu beberapa perkara. Setengah daripada adab bersama mereka itu, bahawa jangan engkau hinakan akan seorang daripada mereka itu. Kita kenal orang ni, tak tahu mari mana. Contohnya kerja lah. Sahabat-sahabat kita ni pekerja-pekerja kilang, pekerja bangunan, kau mari negeri luar pula. Walaupun kita tengok dia berbeza dengan kita dari segi rupa, bentuk rupa dia berbeza. Beza kata? Warna lain. Warna lain. Tapi kita tak boleh hina dia. Tak boleh kata bahasa jenis. Tak ada bahasa jenis. Jangan jadi macam orang putih. Orang putih ni dalam kajian dia. Dalam kajian dia, dia ambil sipu. Sipu, kena sipu. Sipu ni dia ambil warna putih dengan warna hitam. Dia buat conclusion, buat keputusan bahawa sipu hitam je lambat gerak. Tak kuat jalan, tak cerdik. Tak cerdik. Tujuan dia nya ada tu, matlamat dia nak hina kumpulan hitam ni, kumpulan negro ke apa ni. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia ambil sipu ni dia teratan dia berjalan. Hak hitam jalan derah. Pitah hak putih-putih. Dia ada selakat semua. Ambil sipu putih ni, sipu hitam ni, dia gicak putih. Ambil gambar, tengok sipu putih derah dia. Cak putih pula sipu tu. Jadi kata pengkaji ni cerita, tak apalah zaman dulu, gambar, dia ambil gambar, tu gambar hitam putih zaman tu. Dia nampak putih-putih, dia tak nampak cak ke berapa. Kalau gambar lain, orang cak putih mari mana, hitam tu. Tak. Maknanya, nak ayatnya penghinaan tak boleh. Jangan jadi macam orang putih, dia nak ayatnya barang putih ni, molek belakang. Hak hitam tak molek. Jadi tak boleh. Kita tengok orang lagu mana pun, jangan hina dia. Maka bahawasanya tiada engkau ketahui akan mereka itu, mudah-mudahan ia terlebih baik daripadamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi orang ni yang kita nampak lekeh, tidak begitu hebat ni, boleh jadi dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita baik, tak penting. Kita sudah orang baik, duk buah. Kawan-kawan kita sudah azan, ya sunat. Jadi macam mana kita nak hina orang? Tiba-tiba kita kata apa orang ni? Jangan duk apa. Wallahu a'lam bi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia ni martabat lebih tinggi daripada kita yang cantik-cantik ni. Yang pakai baju gosok sama ni. Bukan syarat. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau ta'zimkan. Apa makna jangan engkau ta'zimkan? Jangan engkau besarkan akan mereka itu sebab dunia mereka itu, yakni sebab kekayaan mereka itu, atau sebab harta mereka itu, atau sebab kemuliaan mereka itu. Orang yang kita kenal, nampak dia hebat, kereta besar ke, duit banyak, jadi kita pergi mulia dia, kita besar ke dia sebab kekayaan dia, sebab harta benda dia. Kalau dia sesak, kita hina dia pula, tak jadi. Kerana bahawasanya dunia itu sangat hina kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau di mata kita dunia ini hebat, tetapi dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Itu neraca pertimbangan kita
neraca dianya iaitulah neraca pertimbangan di sisi Allah Azza wa Jalla yang diambil kira. Hak kita ni nampak gitu ya. Karena inilah diriwayatkan dalam asar, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba sulusa dini. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba sulusa dinihi. Kata apa sini? Ada setengah ulama mengatakan hadzal kalam daripada cakapan Abdullah bin Mas'ud, tidak marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan marfu', rawahul Baihaqi. Asar ini riwayat daripada Imam Al-Baihaqi Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala. Artinya barang siapa merendahkan dirinya bagi orang yang kaya, siapa dia rendah diri dia kepada orang kaya, yakni barang siapa mentakzimkan akan dia. Kita rendah diri kita hina diri kita ni kepada orang kaya, orang besar-besar. Mari orang kaya tu kan sibuk dah kita dah. Kerana kemuliaannya itu nascaya hilang 2/3 agamanya. Hilang 2/3 agama. Dengan sebab kita takzimkan orang ni kerana kekayaan dia, bukan kerana ketakwaan dia. Berat kata berat nyakit tu? Sangat berat. Mana kalau hadis ni sahih tak? Beratlah kita ni. Dan iaitu tanda itu. Setengah-setengah tu mana ikut nombor. Setengah yang pertama tu nombor 1. Setengah yang pertama tadi jangan hina, nombor 1. Yang kedua jangan kau takzimkan. Dan setengahnya, tulis nombor 3 situ. Dan setengah daripadanya, jika marah mereka itu akan dikau atau memerintahkan akan dikau seorang, maka jangan engkau lawan akan mereka itu. Jangan hidup lawan dengan dia. Yang keempat, dan setengah daripadanya, 4 dah tu, 4 dah kita, bahawa jangan engkau suka kepada mereka itu sebab memuliakan ia akan dikau. Dia ni baik walaupun tak jumpa, dia mulia kita jadi sebab kita sayang dia. Dan sebab memuji mereka itu akan dikau, dan sebab menyatakan segala kata. Segala kekasih. Cuba tengok dalam nuskah. Pasal di sini dalam kitab kita ditanda dalam nuskah ba kekasih. Sebab menyatakan kasih ia akan dikau. Mana betul tu? Dalam kitab cuba tengok kitab 2-3 nuskah. Kitab yang dibaiki di sini kasih. Kitab ni apa? Kasih ke apa? Segala. Kitab apa lihat hak tebal tu? Mana hak tebal? Segala kau kasih. Mana pelajar-pelajar kita ni tengoklah kita. Kasih. Dalam kitab nipis segala. Baiki hak nipis tu. Mana hak tebal tu betul. Sebab menyatakan kasih ia akan dikau. Baru betul mana? Kalau menyatakan segala ia akan dikau, tak ada mana. Ada mana? Betul di kitab yang kulit nipis, yang nipis tu, yang versi nipis tu, segala tulis dia apa dia? Kasih. Ini faedah kita. 2-3 naskah kitab lama ni faedah kita kena tengok. Kadang-kadang salah sini betul sini. Mungkin hiji orang tulis dengan tangan zaman dulu. Kalau tak tulis dengan tangan, tulis dengan alat ke apa pun, yang pentingnya kesalahan tu memang boleh berlaku. Jadi dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau suka kepada mereka itu sebab mereka memuliakan ia akan dikau, dan sebab memuji mereka itu akan dikau, dan sebab menyatakan kasih ia akan dikau. Jadi sebab-sebab orang buat gini, kita pun jadi semangat lalu. Kerana jika engkau periksa akan hakikat yang demikian itu, nascaya tiada engkau dapat akan dia. Kalau kita periksa sungguh, perhati betul kau orang ini sayang aku ni, betul kau orang ini hormat pada saya? Rupa-rupanya tidak.
Dia bodek kita, dia panggil. Tahu mana bodek? Nak bodek kita, dia jack kita sebab nak benda kita. Kita ada benda, kita ada pangkat, kita ada duit umpamanya. Oh, mari puji tak mudah. Baik pocik ni, baik abang ni. Tujuan dia nak benda, itu jangan. Dan setengah daripadanya yang maknanya yang kelima, bahawa jangan engkau ta'ajub. Apa makna ta'ajub? Ta'ajub rasa heran atau rasa kagum, itu makna ta'ajub. Jika engkau dicela oleh seorang padahal engkau gaib. Jadi waktu kita tak ada, orang duduk cerita kita, duduk ngopak hak kita, duduk cara hak kita belakang. Apa jadi? Dan jangan engkau marah akan dia. Tak usah duduk marah lah. Dia nak cakap hak kita, cakap. Telinga kita waktu pak, waktu tak dengar ya. Gapa dia waktu tak dengar ni? Badak. Ini tak dengar, ada telinga ada. Orang panggil badak tuli. Badak ni kita tak dengar. Buat jadi badak kita sikit. Orang ngopak hak kita ni, kita buat jadi telinga kita jadi badak. Boleh? Jadi tak dengar. Orang ngopak kawak tu ni, biarlah aku tak dengar kau satu. Sudah. Ni tak pasal kita ni, kalau bunyi orang ngopak kita, oh cari selalu. Korek pakai batasi cari. Gapo dia kata. Itu masalah kita. Dan setengah daripadanya, ini yang keenam. Jangan sekali-kali engkau tamak kepada harta mereka itu. Baiknya dia kerana nak harta dia, jangan. Dan kepada kemegahan mereka itu, dan kepada pertolongan mereka itu. Maka jika engkau minta akan hajatmu daripada seorang, maka memberi ia akan dikau. Maka hendaklah engkau mengucap syukur, terima kasih akan dia. Dan jika tiada ia memberi akan dikau, maka jangan engkau marah akan mereka itu. Dan jangan engkau cela akan dia, maka engkau uzurkan akan dia. Dan jangan engkau mengadukan hal itu kepada orang lain daripadanya. Maknanya, jangan tak tamak harta orang. Kalau kita wayak dia sayang ni susah, anak tak sihat, perlu kepada bantuan sikit. Kalau orang itu bui, kita syukur, alhamdulillah dapat nikmat rezeki. Kalau dia akan tanya assalamualaikum, nak kata apa? Orang Arab senang dia ajar kita. Arab, kalau orang minta dengan dia tak jikah tak sebui. Orang kita ni marah pasal malah kita. Marah nanti. Marah kalau orang minta dia korang pasal malah. Arab dah. Kalau nak bagi, orang minta dia selip poket dia bui. Selesai masalah. Kalau dia tak nak bagi, dia angkat tangan gini. Gak boleh isyarat tu. Ada. Kalau kita tahu lagi lah, orang dia pihak dia nak minta, dia buat gitu. Tinggi kau kena, yang penting dia angkat tangan putus. Gak boleh maksud. Nak miak kau kena. Maksud nak miak, bukan nak miak. Maknanya Allah Karim, Allah Taala yang esa ni, Allah Taala yang esa. Dia isyarat kepada Tuhan itu so maha kaya Tuhan. Aku tak bui pun Tuhan kaya, minta dengan orang lain maksudnya gitu. Dia tak kata apa, dia senyap angkat tangan, Allah Karim dia kata. Tuhan yang maha pemurah. Jadi aku tak ada benda nak bagi kamu, mungkin carilah lain. Kalau kita akak gini, marah orang tak? Kata kau dia boleh akak tangan cong yang orang minta derma. Bukan minta tangan. Kekah dia baru tahu. Yang ketujuh. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau ajar dan jangan engkau tegur akan seorang, melainkan jikalau engkau lihat akan alamat yang menunjukkan ia akan menerima mereka itu akan pengajarannya. Ini penting. Mana kalau kita tengok orang ni buat kesalahan, tapi kelih orangnya lembut, kalau kita tegur ni insya-Allah dia terima. Kita tegur. Apa cik buat gini? Tak kena ni. Jadi kita tegur dia dengan cara baik. Dia boleh, kalau nampak dia orang ni boleh terima. Maka jika tiada demikian itu, nasib tiada ia mendengar akan perkataanmu, dan jadi ia membantah atasmu. Mana kalau kita tegur orang kita tak kena, dia akan bantah balik pada kita. Dan apabila tersalah mereka itu dalam masalah, padahal mereka itu benci akan dikau oleh orang, betul kalau gitu.
Dan apabila tersalah, tengok balik, kadang-kadang salah cerita. Dan apabila tersalah, mereka itu di dalam masalah, padahal benci mereka itu akan dikau. Betul kalau itu? Coba tengok kita. Baca surah perhati baik-baik. Kalau ada perbezaan bagi tahu. Dan apabila tersalah mereka itu di dalam masalah, padahal mereka itu benci akan dikau oleh orang. Betul? Ni kita ni macam tu kah? Oh, tebal aku nak tebal. Tengok nuskah Hafsah tu. Mana nuskah satu lagi? Kita tengok nuskah lain, nuskah dalam nuskah ba dikata lagu lain. Betul kalau kita ni. Kita rasa nuskah ba ni lebih. Dan apabila tersalah mereka itu dalam masalah. Mana kalau dia tersalah dalam apa-apa hal, mereka itu benci akan ditegur oleh orang. Itu baru nampak makna dia. Mereka itu benci akan ditegur oleh orang. Mana kalau orang jenis macam ni, kalau kita tegur dia, memang dia tak terima. Dia act pula. Siapa awak? Dia boleh tanya siapa awak? Siapa awak? Kita cerita dah baru ni kan. Waktu duduk di Mina tu, dan ramai-ramai orang duduk zikir di Mina, ada pakcik isap okok tepi kemah. Isap okok. Kita pergi tegur dia. Kata pakcik, kenapa isap okok sini? Mina ni tempat awak kerja haji, tempat ibadat. Dia tanya, siapa awak? Tengok. Itu soalan sedap dia. Siapa awak? Kata saya ni salah seorang daripada orang Islam. Ada duduk Mina ni. Kalau kita nak ayat gapung, kita bukan orang tabu haji, orang pangkat. Mana nak cerita dia tu? Jadi kita kena tengok tu. Kalau kita tegur dia buat salah, dia akan lawan balik kita. Jangan tegur. Tegur pun tak ada faedah. Kena cari orang lain yang dia dengar baru boleh kita suruh. Dan apabila engkau lihat daripada mereka itu akan kejahatan, situkah ayat lagi dah. Melainkan jika jadi sebab yang demikian itu berbuat maksiat, maka engkau sebutkan yang sebenarnya, tetapi dengan perkataan lemah lembut dan jangan dengan keras. Maknanya kalau kita tengok orang ini memang buat maksiat, terang-terang yang memang haram benarnya. Kalau kita tak tegur, kalau kita tegur dia lawan, tapi tak tegur dia akan buat benda ni, maka kita kena larang dia dengan cara baik. Kata jangan buat benda ni, haram, tak baik. Kena rayak juga. Sebab ini termasuk dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kerja amar ma'ruf nahi munkar ni tak mungkin kita tinggalkan, mesti kita teruskan, karena perbuatan ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kerja kita jadi, sebab apa kita ni umat Nabi Muhammad ni menjadi orang baik? Karena apa? Karena kita menyuruh benda baik dan mencegah benda yang mungkar. Dan setengah daripadanya, itu yang ke-8 nanti. Apabila engkau lihat daripada mereka itu kemuliaan dan kebajikan, kita tengok orang ni buat baik, orang ni orang mulia, maka mengucap engkau syukur akan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah syukur kepada Allah. Dan apabila engkau lihat daripada mereka itu kejahatan atau berbuat kejahatan, kalau kita tengok orang ni buat jahat kepada engkau, akan dikau, maka engkau serahkan kepada Allah Taala dan engkau pinta kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada yang demikian itu. Dan jangan engkau tempelak. Apa dia tempelak tu? Apa dia tempelak? Tempelak mana kita marah lah. Marah, tengking dia tempelak. Dan jangan engkau tempelak
akan mereka itu, dan jangan engkau kata bagi mereka itu mengapa engkau tiada mengetahui akan martabatku di sisi martabat aku si fulan, anak si fulan, aku yang alim lagi fadil. Maknanya kalau orang tak dengar apa, jangan duk royak kita ni orang alim, aku ni orang hebat, dia royak kau itu pula. Kerana demikian itu perkataan orang yang jahil lagi yang kurang akal. Kita kaji lagu itu tu kata orang jahil, orang kurang akal. Dan yang terlebih sangat kurang akal itu iaitu seorang yang menyucikan akan dirinya dan memuji akan dirinya. Mana kalau orang duk puji diri sendiri ni, kita pandai, kita kaya, kita baik, orang lain kurang belaka, lah tu. Orang tu orang kurang. Sebab kalau orang baik, tak payah dia puji, orang akan puji dia sendiri. Kalau kita orang pandai, tak usah kita puji kita. Orang akan puji dah, ustaz tu bagus, jauh, mudah kira, ada ilmu, cakap dia orang dengar. Jadi kita tak puji, orang lain puji. Ni kalau duk main ustaz lah belakang ni. Setengah orang tu tidak dekat ustaz, dia pasal dia tok guru nak pula. Tok guru lah buat ni. Naik taraf boleh. Dan yang terlebih sangat kurang akal itu iaitu seorang yang menyucikan akan dirinya dan memuji ia akan dirinya. Ni kurang akal kata Syekh. Yang seterusnya, yang ke-9. Dan setengah daripadanya adalah engkau apabila hadir serta mereka itu, bila kita duduk dengan orang yang kita kenal saat ni, mendengar akan barang yang dikata oleh mereka itu daripada segala perkataan yang benar. Bila kita duduk dekat orang kita kenal, kalau dia nak bercakap, kita dengar dia cakap. Dia nak bercakap, kita dengar dulu. Daripada segala perkataan yang benar, dan hendaklah engkau tulikan telingamu itu. Ada dia guna istilah tuli sini. Dan hendaklah engkau tulikan telingamu itu daripada mendengar perkataan yang keji dan yang batil. Boleh ke tak boleh lah ni? Boleh ke nak buat tuli ni? Dan setengah daripadanya hendaklah engkau mengata akan kebajikan mereka itu dan diam daripada kejahatan mereka itu. Jadi kalau kita tengok orang ni orang baik, kita puji dia, kita rayak orang dia ni baik. Tapi kalau kita lihat kejahatan, kelemahan dia, jangan duduk geger. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali kata apa? Wahzar mukhalatata mutafaqihatiz zaman. Allahu Akbar. Imam tadi gelar lah ni. La siyamal mushtaghilina bil khilaf wal jidal. Wahzar minhum fa innahum yatarabbasuna bika bihasadihim raibal manun wa yaqta'una 'alayka bizzunun وَيَتَغَامَزُونَ وَرَاءَكَ بِالْعُيُونِ وَيُحْصُونَ عَلَيْكَ عَثَرَاتِكَ فِي عِشْرَتِهِمْ حَتَّى يَجْبَهُوكَ بِهَا فِي غَيْظِهِمْ وَمُنَاظَرَاتِهِمْ. Tengok apa dia Imam Ghazali kata apa ni dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Artinya takuti olehmu akan bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fiqh pada zaman ini. Jangan kita duduk campur dengan orang-orang yang baru nak belajar. Istimewa pula orang yang masyhur belajar ilmu khilaf. Sudah hijau. Imam Ghazali kata jangan campur dengan orang yang suka belajar ilmu khilaf. Ilmunya khilaf macam. Yakni pada belajar masalah yang bersalah-salahan ulama dalamnya. Dan ilmu jidal, yakni pada belajar ilmu yang membawa kepada berbantah-bantah dalam masalah ilmu. Jidal ni makna berdebat. Kalau orang ni baru nak ngaji, suka balas, suka wa'ad biar khilaf, suka berdebat, maka jangan campur dengan dia. Kenapa? Maka mereka itu menanti dan mengintai dengan dikau akan suatu kesalahanmu dan kesusahanmu yang datang akan dikau pada masa itu. Kerana sebab hasad
mereka itu akan dikau, dan mengutuskan mereka itu akan ilmumu itu. Memutuskan tak? Betul, memutus. Tengoklah kita. Kerana sebab hasad mereka itu akan dikau dan memutuskan. Betul, memutuskan. Berarti melawan kita tu tanda kalau ada perbezaan. Inilah dia panggil ilmu. Ilmu bertalaqi, inilah dia cara. Sebabnya banyak kalilah kita tak faham bila kita baca sendiri. Ada mana-mana yang perlu dihurai. Ada kalanya kitab tu salah cetak. Jadi itu penyakit juga. Dan memutuskan mereka itu akan ilmu itu dengan sangka. Mereka itu yakni menyangkakan mereka itu akan mengetahui akan kejahatanmu dengan sangka mereka itu. Mana kalau orang jenis hasad dengki ni, dia akan waktu tuduh-tuduh pelesu. Dia sangka ya, wa yaqta'un 'alaika bizunun, dengan sangkaan. Oh, yang ni lagu ni perangai. Dan dengan mereka itu mengisyaratkan mereka pada belakangmu itu dengan mata mereka akan kesalahanmu. Sama ada dia syak ataupun dia ragu, ataupun dia isyarat dengan mata bahawasanya orang ni tak baik. Dan menghinggakan mereka itu akan bilangan segala kejahatanmu. Menghinggakan mana? Mengira. Tulis itu mengira atau menghitung. Itu maksud menghingga. Dan mereka itu menghinggakan, yakni menghitungkan, mengirakan akan bilangan segala kejahatanmu di dalam engkau bercampur dengan mereka itu. Dia duk kira belakang kita salah, dia bila tanda. Patut dia kira kau dia. Oh, dia ni sayang saya, tahu belakang tu. Oh, saya tahulah. Tidak banyak kan ni orang kita kecil lah gitu. Orang itu kawan saya tahulah. Dia tahu ke apa? Aku tanya dia, awak tahu ke apa? Saya nak, ya. Yang pentingnya dia cuba nak mengelirukan orang dengar. Cuba nak menakutkan orang, jangan pergi dekat dia ni. Pasal saya tahulah. Saya tahu ke apa? Apa yang dia tahu? Boleh jadi dia tahu kecil sangat ya. Gimik tu besar. Jadi jangan kau bercampur dengan mereka itu hingga membangkit mereka itu akan kejahatanmu itu pada hadapanmu. Jangan duduk baik dengan dia. Boleh jadi dia akan tunjuk kejahatan kita depan kita. Bila? Pada ketika marah mereka itu. Bila dia marah, dia akan keluar. Dia bangkit habis. Dan pada ketika munazarah mereka itu dalam masalah dengan engkau. Apa nama munazarah? Waktu berlawan. Bila waktu kita berlawan, bicara dengan dia, berbak dengan dia, berhujah dengan dia, dipanggil munazarah. Berlawan dalil, berhujah dengan dia. Pada waktu itu dia akan keluarkan apa yang dia tahu tentang kita. Ini bahaya, penyakit lagi. Sambung yang kata Al-Ghazali lagi, la yaqbaluna laka asrah wala yaghfiruna laka zallah wala yasturuna laka aurah. Tengok ni perangai orang ini. Ini perangai orang tak jujur, jangan hati-hati. Artinya tiada memaafkan mereka itu baginya kesalahanmu. Bila kita orang salah, dia pegang juga. Dan mengampuni mereka itu akan dosa, dan tiada menutupi mereka itu akan auratmu, yakni tiada menutupi akan aibmu. Karena dia tu buat benda-benda yang kala. Lagi kata Al-Ghazali apa lagi? Wa yuhasibunaka 'alan nafir 'alan naqiri wal qitmir wa yahsudunaka 'alal qalili wal kathir. Dan menghisab. Apa nama hisab? Mengira-ngira, merenung kembali. Mereka itu akan dikau atas naqir, iaitulah lubang yang pada biji kurma. Orang dari jahat sakit hati kita, kesalahan kita besar naqir, besar biji kurma pun, dia akan pun besar.
Dan qitmir, iaitulah kulit biji kurma yang nipis. Allah berat. Hak nipis tara tu pun dia akan kira juga. Iaitu ibarat daripada sesuatu yang sedikit, dan dengki mereka itu akan dikau atas sesuatu yang sedikit dan yang banyak. Jadi kejadian dengki ya kepada kita. Tengok lagi kata Al-Ghazali, wa yuharriduna 'alaikal ikhwan bin namimati wal ghibati wal buhtan. Dan menyuruh mereka itu atas semua akan saudaramu akan mengadu-ngadu dan mengumpat-umpat dan berdusta. In radu fazahiruhumul malak hub wa in sakhitu fabatinuhum al khanaq. Itu dipanggil saja. In radu fazahiruhumul malak wa in sakhitu fabatinuhumul khanaq. Jadi dipertikai ke kalimah hub. Kalimah hub tu tak dalam garisan di bawah tu. Dan jikalau redha mereka itu akan dikau, maka zahir mereka itu pada perkataan dan kelakuan dan sangat kasih akan dikau. Dan jikalau marah mereka itu akan dikau, maka batil mereka itu akan dikau lagi dendam di dalam hatinya. Jadi jikalau redha mereka itu akan dikau, maka zahir mereka itu pada perkataan. Kalau dia redha, dia baik kita, dia zahirkan. Dan kelakuan, dalam kelakuan dia pun menunjukkan dia redha. Dan sangat kasih akan dikau. Dan jikalau marah mereka itu akan dikau, maka batin mereka itu murka akan dikau lagi dendam di dalam hatinya. Zahiruhum thiyab wa batinuhum dhi'ab. Sedap ni kata-kata dia ni. Zahiruhum thiyab wa batinuhum dhi'ab. Dan zahir mereka itu seperti kain. Allah, kecek lembut dia panggil. Dan batin mereka itu seperti harimau yang nak terkait duk ngangor, nak kekoh kepala kita. Maknanya marah je dia kepada kita. Hasad dendam tu banyak lagi. Hadza hukmu ma qata'at bihi al-musyahadatu ala aktsarihim. Illa man asamahu Allah Ta'ala fasuhbatuhum khusran wa mu'asharatuhum khudlan. Hadza hukmu man yuzhiru laka as-sadaqah fa kayfa man yujahiruka bil adawah. Qala al-Qadi Ibn Ma'ruf rahimahullahu ta'ala, fahzar aduwaka marratan wahzar sadiqaka alfa marrah. Bukan? Apa dia kata dalam masalah dalam cerita ni? Dan setengah daripada apa ni makna dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, inilah yang aku putuskan dengan dia musyahadah. Apa dia makna musyahadah? Tanda betul-betul. Ini istilah kita jawi ni, payah. Istilah ahli tasawuf. Musyahadah yang dilihat dengan mata kepala pada kebaikan mereka itu. Dia kata, bukan aku dengar saja, aku tengok dah sendiri tu. Dilihat dengan mata kepala pada kebanyakan mereka itu, melainkan seorang dipeliharakan akan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau Tuhan jaga ya baru tak jadi lagu ni. Maka bertaulan dengan mereka itu dapat kerugian. Bersaing orang lagu ni deki jenis buka rahsia ni dapat kerugian. Dan berserta dengan mereka itu dapat celaka. Celaka tak celaka. Kalau ni orang suka buka rahsia, suka dedah keaiban kita ni, mana orang ni kalau saing dia kita akan jadi celaka sebab dia akan menyusahkan kita.
Inilah hukum orang yang menzahirkan bagimu akan berkasih-kasihan. Orang ini nampak saya kita. Maka betapa pula seorang menyatakan akan dikau dengan berseteru. Kata Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Ibnu Ma'ruf? Maka takuti olehmu akan seteru itu sekali-kali, dan takuti olehmu akan kekasihmu itu 1000 kali. Dengar molek ni, dia punya masal. Dia kata apa? Fahzar aduwaka marratan wahzar sadiqaka alfa marrah. Kamu berhati-hati dengan saya, dengan kawan kamu, dengan seterumu sekali ya. Betul tak? Kita tahu dah dia seteru. Mana kita ni berhati dia nak buat gapo kita. Tetapi kawan kita kena perhati, kena peringat 1000 kali. Sebab bila dia sayang kita wayak rahsia dia goyak korang. Bila dia sayang dia senang nak orang nak percaya mudah. Saya ni kawan rapat dia kan ni. Jadi banyak faktor-faktor yang disebut dalam masal perumpamaan sini. Fahzar adu wa kamarratan wahzar sadiqaka alfa marrah. Berhati-hati daripada kait sayang kita, apa ni seteru kita sekali. Kita kena berhati-hati terhadap kawan kita 1000 kali. Jelas pada kita. Jadi oleh kerana kita ni panjang lagi ni, lepas pada khatimah ni ada khatimah lain pula ni. Tatimmatul khatimah, khatimatul marratain. Jadi oleh kerana masa kita sudah tamat, tanda situ, dan setengah daripadanya bahawa engkau perdapati akan kekasihmu dan akan seterumu itu dengan muka yang manis. Tanda kat situ dulu. Dan setengah daripadanya adalah kita bertemu dengan orang yang kita sayang ke, dengan seteru kita ke, dengan muka yang manis. InsyaAllah ta'ala inilah perbincangan kita yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.